Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Ustazah. Okey, sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, Ustazah nak semua baca doa dulu. Okey, semua tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin, amin. Okey, semua sihat? Sihat. Kalau sihat kita sebut apa? Alhamdulillah. Okey, kita teruskan. Okey, sekarang ni Ustazah nak tunjuk satu video. Okey, semua nampak kan? Okey, Apa? satu video ni Ustazah nak kamu tengok betul-betul. Sekali je. Okey, mana nak tekan? Ni. Okey. Faham? Okey. Berdasarkan video yang Ustazah tunjuk tadi, agak-agak apa yang kamu faham? Jalan cerita apa yang kamu faham berdasarkan video tersebut? Siapa nak jawab? Iza? Iza nak jawab? Boleh juga. Okey. Jawab kuat-kuat Okey, Iza nak jawab apa? Benda tu berkaitan dengan rasuah. Dia buat apa kat dalam video tu? Bagi duit dekat orang tu. Lepas tu dia kena tangkap dengan SPRM. SPRM. Macam mana Iza boleh tahu untuk SPRM? Sebab tadi nampak lockup SPRM. Okey. Jadi, pada hari ini kita nak belajar apa? Kita nak belajar tentang rasuah. Jadi, kalau kamu buka buku teks. Okey, buka buku teks masing-masing. Okey, buka buku teks masing-masing. Okey, Ustazah nak tengok dululah. Okey. Okey tak dia punya presentasi? Okey, betul kan? Okey. Alright. Ustazah tengok, okey? Jadi, muka surat 25. Tajuknya adalah Rasuah. larangan rasuah. Okey. Jadi tak perlu nampak sikit botol dia. Sekarang ni Ustazah nak kamu ikut Ustazah baca. Boleh? Boleh. Okey, jadi kita bacalah sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, good. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. Okay, good. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بالإثم وأنتم تعلمون. Tadi kita dah baca sama-sama. Sekarang ni Ustazah nak Fadiza cuba baca. Baca Semua lah. Ayat 188 tu semua. Sikit tu tak banyak tu kan?
Okey, cuba baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum Tak kulu 5 harakat. wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil Okey. wa tudlu biha Watu denu biha. 5 harakat. Okey. Okey, bagus. Bagus Fariza. Okey, seterusnya Mahira. Fariza nak kamu baca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Bil batil. Okey. Wa tudlu biha ilal hukami Kami minta ulu. Kalau tak nak terus pun boleh berhenti kat situ. Wa tudlu biha ilal hukam. Berhenti kat situ. wa tudlu biha ilal Ilal hukam. Okey. Terus. Lita'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Okey, sadaqallahul azim. Okey, bagus. Okey, seterusnya semua masih boleh fokus lagi ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, seterusnya Ustazah nak terangkan sikitlah maksud ayat Maksud ayat. Maksud ayat tu lah. Kita tengok kat situ semua masing-masing tengok dekat buku teks. Okey, kita tengok. Ayat pertama, wala ta'kulu amwalakum. Okey, maksudnya kat situ dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain. Okey. Seterusnya, bainakum bil batil. Okey. Fariza cuba baca maksud dia. antara kamu dengan jalan yang salah. Okey, bagus. Okey, seterusnya wa tudlu biha ilal hukam. Okey, Mahira cuba baca. Dan jangan pula kamu memberikan rasuah kepada para hakim. Okey. Seterusnya litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism. Okey, apa maksud dia Fariza? Maksud dia kat situ apa? Kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan dosa. Okey, yang terakhir wa antum ta'lamun. Okey, sama-sama baca apa maksud dia? Sedangkan kamu Mengetahui salahnya. Okey. Seterusnya kita masuk larangan Allah berdasarkan ayat. Okey, tengok kat situ Ya. Okey, seterusnya kita tengok kita masuk pada larangan Allah berdasarkan ayat. Okey. Dekat sini kita nak siapa boleh tolong saya ni nak letak ni Saya Okey, kita tolong Nampak tak? Kat sini. Okey, Ni boleh ni. pegang. Kita ambil selotip sekejap. Terima kasih Mahira. Kamu tolong dia, Mahira.
Fariza. Okey. Seterusnya, kamu tengok pada larangan Allah di dalam ayat. Dekat situ Allah SWT melarang manusia untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang bagaimana? Sebab dalam ayat yang tadi kita baca, yang bersama dengan maksud itu, Allah dah terangkan kat situ apa larangan Allah kat dalam tu. Okey, jadi Ustazah nak kamu tulis dekat sini. Kat sini Ustazah dah sediakan kan larangan Allah di dalam ayat. Jadi Ustazah nak kamu tulis kat sini apa je larangan yang terdapat dalam ayat tersebut. Okey, jadi siapa yang nak mulakan dulu? Siapa yang nak mulakan dulu? Okey, Ustazah nampak Fariza macam nak nolak orang kan? Fariza dululah. Okey, silakan Fariza. Apa yang pertama? Fariza tulis dalam 3. Teruskan. Terus 3. Tapi tulisan saya tak cantik. Rasuah, riba, judi, Okey, seterusnya. Mahira. Okey. Kamu gelakkan orang tadi kan? bawah kena tengok bawah. Kat bawah. Satu. Kau baca ni. Okey. Okey, Ustazah nak yang lain tengok Cak Nak dengan apa yang kawan-kawan tulis. Boleh? Boleh ya? Boleh. Okey, bagus. Baik. Okey, tepuk. Beri tepukan kepada Yeay. kepada kawan-kawan yang telah menulis kat depan, Fariza dan juga Mahira. Okey. Kita tengok kat situ. Apakah larangan Allah di dalam ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 188 tadi? Okey. Okey, yang pertama rasuah. Rasuah kamu tahu dah rasuah kan? Okey, yang kedua riba. Yang ketiga judi. Ustazah, Ya? nak tanya tadi kan boleh? Okey, boleh tanya. Apa maksud riba tu? Okay, riba ni dia macam interest. Tahu tak interest tu apa? Interest tu biasa orang kata bunga lah. Oh, So, dekat bank eh? dekat bank. Contohlah kamu pinjam satu, kamu buat pinjaman kan. Along. Ahlong lah sebagai contoh. Ahlong ni dia akan naikkan bunga. Bunga tu ni lah, riba ni lah. Sebab kita tak bayar dengan harga yang sama dengan contoh kita pinjam 1,000. Kalau kamu lambat dia akan ada bunga-bunga dia. Akan kamu kena bayar 2,000 atau 3,000 macam tu. Kamu faham kan? Okay, faham. Yang ketiga judi. Jadi kamu tahu lah apa dia kan. Seterusnya mencuri. Mencuri ni sangat kamu biasalah kamu lah kan. Kamu tahu mencuri. Seterusnya merompak. Dan yang terakhir menipu. Ini di antara dalam larangan Allah lah yang ada dalam ayat. Cabut lah. Ya? Bukan. Bukan saja salah tujuan. Satu lagi tertinggal. Okey, yang terakhir adalah salah guna kuasa. Tak apa, nanti kita akan bincangkan apa dia. Okey, seterusnya. Kita terus masuk pada pengertian rasuah. Okey, sebab kita belajar rasuah, jadi mesti nak tahu kan apa maksud rasuah tu. Kita tahu rasuah tu macam kita bagi duit dekat orang dan sebagainya. Tapi kita nak tahu apakah maksud sebenar di sebalik maksud rasuah tu. Okey, jadi masuk pengertian rasuah. Ustazah Mahira, tolong bacakan apa maksud rasuah tu. Sebarang Ya, sebarang pemberian atau suapan yang bertujuan memasukkan kebenaran dan membenarkan kepalsuan. Okey, bagus. Apa maksud dia? Sebarang pemberian ataupun suapan yang bertujuan untuk apa tu? Untuk memalsukan kebenaran dan apa? Dan membenarkan kepalsuan. Okey, apa maksud dia kat situ kan? Okey, dalam maksud rasuah ni dia ada kalau boleh Ustazah nak kamu semua take note lah apa yang Ustazah cakap ni.
Okey, kamu tengok yang pertama tu apa? Sebarang pemberian atau suapan. Pemberian atau suapan tu dah 1 point. Untuk kamu ingat, untuk kamu jawab waktu exam nanti. Kamu ingatlah apa maksud rasuah tu kan? Sebarang pemberian ataupun suapan. Itu dah 1 point. Okey, seterusnya. Yang bertujuan untuk memalsukan kebenaran. Memalsukan kebenaran. Okey, itu dah point kedua. Kamu ingat yang pertama tadi? Sebarang apa? Sebarang pemberian atau suapan. Yang kedua memalsukan kebenaran. Dan yang ketiga, membenarkan kepalsuan. Kamu kena ingat tu, 3 point. Kat situ dah dapat 3 point. Jadi saya nak kamu cakna dan take note apa yang saya cakap. Okey, kita tengok apa maksud suapan dan pemberian. Suapan dan pemberian tu kamu tahulah. Memberi suapan tu macam kita bagi duit kat dia, kita menyuap dia dengan duit supaya dia diam. Supaya dia diam ataupun dia apa orang cakap? Allahu Akbar. Tak apalah, nanti kita ni balik. Okey, supaya dia tutup kebenaran dan sebagainya lah. Suapan dan pemberian tu. Okey, seterusnya yang kedua bertujuan untuk memasukkan kebenaran. Apa maksud dia kat situ? Maksud dia kat sini lah. Ustazah bagi contoh lah. Bagi contoh supaya kamu mudah faham kan? Allah. Masya Allah, tak apa. Nanti kita pasang balik. Okey. Tak on. Okey. Jangan bagi dia melekat. Apa? Okey. Yang kedua tadi kita bagi contoh lah kan. Seseorang tu dia bagi rasuah. Contoh, Ustazah Alhamdulillah lah Ustazah takkan bagi rasuah. Tapi contoh lah Ustazah bagi rasuah kepada Fariza. Okey, Ustazah bagi rasuah kepada Fariza. Untuk apa? Supaya apa? Supaya Fariza simpan rahsia Ustazah. Simpan rahsia Ustazah supaya kebenaran tak dibongkarkan. Contoh macam Ustazah buat something yang macam orang kata jahat dan sebagainya. Ustazah bagi rasuah bagi duit lah contoh dekat Fariza. Supaya Fariza tutup mulut, tak bagi tahu kejahatan yang Ustazah buat. Itu apa? Apa tadi dia kata apa? Memalsukan kebenaran. Dan yang ketiga, membenarkan kepalsuan. Apa contoh dia? Contohnya Ustazah buat satu projek. Ustazah bagi tender ni. Tender lah macam projek. Ustazah nak buat satu projek benda ni. Ustazah bagi duit. Ustazah rasuah supaya Fariza ataupun Mahira meluluskan tender Ustazah. Supaya Ustazah boleh nak buat projek Ustazah. Itu kebanyakan lah. Kebanyakan orang kata benda ni wujud dekat dunia sekarang. Bukannya benda ni main-main, tipu-tipu, tak ada. Memang benda ni wujud dan berlaku pada dunia zaman ni. Semua tahu kan, tengok berita kan, banyak rasuah. Itulah sebab wujudnya SPRM, Suruhanjaya Mencegah Rasuah. Okey, jadi sebab bila wujudnya benda tu untuk dia mencegah lah. Betul kan pencegahan rasuah kan? Okey. Jadi benda tu semua wujud. Sebab tu apa yang kita belajar ni kita kena gunakan lah untuk masa akan datang. Jadi bila orang tu buat macam tadi tu kan yang apa memalsukan apa dia tadi? Membenarkan kepalsuan tu. Dia membenarkan kepalsuan tu, tutup mulut bagi tender supaya orang tu luluskan. Jadi contoh kita ni tak layak pun untuk buat projek tu, orang lain ada yang lebih layak. Tapi disebabkan kita rasuah orang tu, jadinya orang yang lebih layak tu tak dapat peluang untuk buat projek tu. Faham kan? Kita ni tak layak, so kita duduk tepi je. Tak perlu nak rasuah-rasuah orang. Bahaya kat situ. Jadi orang kata kalau senang kat situ duit kopi lah. Duit kopi. Ni duit kopi sikit. Bagi duit kopi sikit lah. Dah tak ada apa pun, duit kopi je. Kita pun okey lah, dia dah bagi duit kopi, kita pun luluskan lah. Ataupun orang kata salam yang ada isi. Faham kan? Salam ada isi, salam ada duit. Kan? Rasa macam tu kan? Kita tahu tu. Jadi benda tu salah ke? Boleh buat ataupun salah? Salah dan haram. Jadi itulah yang berlaku pada dunia sekarang ni. Okey? Jadi seterusnya. Ya, saya. Kalau rasuah tu setakat bagi duit je ke? Macam contoh kalau bagi kereta ke, boleh ke? Boleh. Itu pun dikatakan rasuah. Ataupun sama ada aku bagi contoh, aku bagi iPhone ataupun duit, kau luluskan ataupun tak luluskan pun macam kalau kau luluskan ni, kau nak iPhone ke, kau nak kereta ke, nak apa? Itu dia kira rasuah. Rasuah ni bukan saja pada segi duit. Dari segi barang-barang lain pun boleh. Kereta ke, nak bagi kereta, bagi iPhone, bagi PS4, PS5 ke apa dan sebagainya, itu pun dah dikira rasuah. Jadi kena hati-hatilah. Tak adanya duit-duit tepi, duit kopi, itu semua rasuah. Okey? Kalau boleh kita bersihkan diri daripada rasuah ni lah. Okey, seterusnya kita masuk kepada bentuk kesalahan rasuah.
rasuah. Contoh kita tahu tentang rahsia seseorang. Ustazah tahu rahsia Mahira. Lepas tu bila macam mana? Contoh Ustazah nak macam ugut awak lah, ugut Mahira supaya diamkan Ustazah. Macam mana contoh ya, Ustazah macam cakap benda kan. Macam contohlah, contoh terus lah, contoh. Kalau aku nak kalau kau nak aku tutup rahsia kau bagi aku 2 kupang. Baru aku tutup mulut. Faham tak kat situ? Maksudnya dia meminta. Faham? Meminta atau memberi rasuah. Dia minta orang duit untuk tutup mulut dia dan dia menerima rasuah tu. Itu ugut lah. Yes. Pandai. Okey, yang kedua, menawarkan atau memberi rasuah. Menawarkan. Okey, contoh apa? Apa yang Fadizah faham dekat sini? Menawarkan atau memberi rasuah. Kalau menawarkan tu macam saya, contoh nak tawarkan kepada Mahira. Contoh, Mahira, awak tolong saya buat kerja rumah, nanti saya bagi duit. Dia kurang lah. Betul lah kan? Dia macam kau tolong aku buat kerja, aku bagi kau gula-gula. Contohlah rasuah kan. Itu dia kira rasuah lah. Dia tawarkan dia rasuah, dia bagi orang tu gula-gula supaya dia buat kerja dan dia memberi rasuah. Dia ni sama je. Kira macam berlawanan macam tu lah kan. Okey, yang ketiga, mengemukakan tuntutan palsu. Okey, macam ni contoh awak claim satu barang. Macam cakap claim satu benda tu boleh keluarkan duit. Dia lebih kurang mungkin macam dalam pelaburan, melabu. Kan kebanyakan kalau kita tengok pada melabu, kadang tak dapat pun duit. Kan? Ada perasan juga macam tu kan? Dia claim, dia kata dapat ni boleh dapat duit. Tapi tak, sebenarnya tak dapat duit pun. Tak dapat duit. Kiranya dia melabur tapi tak dapat duit. Dia menipu je. Duitnya melebur macam tu je lah. Faham kan? Faham kan? Dia faham kan? Okey, contoh macam dekat sini dia dah ada penipuan lah kat sini. Penipuan. So, larangan Allah dalam ayat ada apa? Tentang menipu. Kat sini dia menipu orang. Okey? Okey, seterusnya menyalahgunakan kedudukan atau jawatan untuk kepentingan tertentu. Okey. Contohlah orang yang ada jawatan ni, dia ada jawatan tinggi. Jawatan dia bukan biasa-biasa. Mungkin jawatannya orang kata pegawai ke, yang ada pangkat-pangkat tinggi kan, grade yang tinggi tu. Bila dia ada jawatan macam ni, dia tamak pula. Satu hal dia tamak pula. Bila dia tamak tu, dia buat apa? Dia buat sesuatu tu yang boleh mendatangkan manfaat pada diri dia sendiri. Boleh faham kan? Contoh dia buat sesuatu benda. Contoh dia macam contoh dia ada satu orang kata apa? Badan yang bukan badan ni. Badan apa nak cakap? Nak cakap yayasan ke macam tu lah. Mungkin ada tentang yang anak yatim ke apa kan. Dia ada anak yatim punya ni ke apa. Lepas tu dia gunakan duit tu untuk manfaat diri dia sendiri. Bila dia dapat duit tu, duit tu bukan duit untuk dia, tapi duit tu untuk orang dalam, untuk anak yatim yang dalam tu, tapi dia gunakan duit tu untuk manfaat diri dia sendiri. Menyeleweng ke? Dia macam menyeleweng lah, lebih kurang. Bila ada jawatan ni, kebanyakan orang yang berjawatan tinggi ni lah, dia akan menyeleweng kalau dia tamak. Sebab tu orang kata nak ada jawatan ni, orang kata apa, kalau kita menyeleweng apa semua, kita bagi rasuah ke, kita menyeleweng dan sebagainya, kita buat penipuan, cuba bayangkan dekat akhirat nanti macam mana. Cuba bayangkan kita nak menghadap Allah tu macam mana. Boleh faham kan? Kita nak menghadap Allah tu, ke hadapan tu, Allah tanya kita, kenapa kau buat macam ni? Apa kita nak jawab ke Allah? Kita boleh jawab ke masa tu agak-agak? Tak boleh jawab kan? Jadi hati-hati bila ada jawatan. Kamu semua nanti kalau ada jawatan ni ibarat satu amanah. Bukan ibarat, memang amanah yang Allah bagikan kepada kita. Jawatan ni berat. Tak kisah jawatan tu kelas ke, apa ke, contohlah. Ataupun macam ni, aku bagi kau duit, kau sokong aku. Faham kan? Aku bagi kau duit, kau sokong aku untuk aku jadi ketua kelas, jadi aku ketua umum dan sebagainya. Faham kan? Macam itulah. Itulah lebih kurang menyalahgunakan kedudukan atau jawatan untuk kepentingan tertentu. Okey? Dah faham Okey. Jadi seterusnya Ustazah nak terus masuk pada kesan-kesan apa? Dalam teks tu? Kesan perbuatan rasuah. Kesan-kesan perbuatan rasuah. Jadi dekat sini, yang ini Ustazah tak nak Ustazah yang bincangkan, tapi Ustazah nak kamu yang bincangkan, kamu yang terangkan pada Ustazah, boleh? Boleh. Dekat depan kamu ni, apa yang kamu nampak ni? Ada kertas warna. Okey, ada kertas warna. Jadi Ustazah nak kamu berdua in pair lah
pindah. Tahu tak bentuk pindah tu apa? Tahu. Bentuk macam apa ni? Bentuk macam bubble, macam awan dan sebagainya. Kamu pun ada belajar kan tentang bentuk lighting kan. Jadi Ustazah nak kamu buat bentuk lighting sama-sama. Lepas tu Ustazah nak kamu bentangkan hasil kamu di hadapan. Ustazah nak kamu explain dekat Ustazah supaya Ustazah boleh faham dengan apa yang kamu ajar dekat Ustazah, boleh? InsyaAllah. Okey, jadi Ustazah nak kamu tulis kat sini tentang kesan-kesan melakukan Perbuatan rasuah. perbuatan rasuah. Okey, jadi kamu boleh mula sekarang lah, Impen. Terima kasih. Okey, Ustazah sediakan kamu marker dan salam mana-mana. Okey? Kita nak tengok lah. 14 minit, setiap 20 minit. Okey, dah siap belum? Dah. Okey, dah siap. Bagus. Jadi Ustazah nak grup Fariza dan juga Mahira. Sila datangkan ke depan. Datang ke depan, lekatkan. Lekatkan. Ustazah nak kamu bentangkan hasil kerja kamu. Kamu sikit lah. Okey. Okey, kamu buat lah. Ustazah macam ni. Cukup kan? Cukup. Ustazah tak mahu sikit. Lekat. Lekat. Okey. Bagi tunjuk. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey. Okey, ini kami bentangkan tentang kesan perbuatan rasuah. Yang pertama, Allah dan Rasulnya melaknat pemberi dan penerima rasuah. Okey. Terangkan ke Ustazah? Ya, terangkan. Ustazah nak kamu explain kat Ustazah supaya Ustazah nak tengok ni. Kali ni kamu yang explain kat Ustazah. Okey. Apa yang kamu faham? Saya rasa pandangan Buat sikit ya, Fariza. Sudah tak dengar suara. Saya rasa ini pandangan saya sendiri. Okey. Kenapa Allah dan Rasul melaknat pemberi dan penerima rasuah? Okey. Sebab mungkin dalam pekerjaan kita tak jujur. Okey. Tak jujur, lepas tu kita macam ada berlaku penipuan sebab kita buat benda tu tak betul. Jadi Tak jujur, jadi sebab tu Allah dan Rasul tak suka. Sebab dalam Islam pun kita sendiri kena jujur dalam semua perbuatan kita. betul. Betul. Okey, yang kedua, menjadikan individu hilang harga diri kerana perbuatannya itu dosa. Okey, maksudnya apabila dia dah merasuah, menipu orang, lepas tu semua orang yang kat persekitaran dia tak percaya kat dia. Maksudnya dia akan menjatuhkan harga diri dia. Okey. Martabat diri dia. Alright. Seterusnya. So yang ketiga, melumpuhkan ekonomi negara akibat daripada kos pengurusan meningkat. Okey, apa maksud dia tu? Ini mungkin dalam pekerjaan mungkin syarikat tu dah bagi duit. Ni saya rasa lah. Ya. Dia dah bagi duit dekat dia punya pekerja ke siapa-siapa lah ni yang patut uruskan tu. Tapi orang yang mengurus tu mungkin selewih duit. Bila selewih duit untuk buat contoh nak buat rumah, patutnya dana yang contoh 50k tu cukup. Tapi sebab dia dah selewih, patutnya dia tak cukup. Jadi terpaksa lah kena keluarkan modal lagi. Jadi kos pengurusan tu meningkat. Jadi contoh lain. Contoh lain. Okey, kau faham ke? Okey, cuba ulang balik yang melumpuhkan ekonomi negara akibat daripada kos pengurusan meningkat tu. Bagi kau faham. Bila pengeluaran duit tu Aha. ada, jadi kita terpaksa tanggung kerugian. Tanggung Barang kerugian. rosak ke, Boleh jadi juga. barang tak berfungsi. Beli barang yang tak berkualiti. Lepas tu mungkin kena baiki kan. Macam kalau kita buat bangunan, kita beli batu-batu kan, batu yang elok. Tapi dia beli batu yang murah. Elok. Batu yang murah disebabkan dia nak simpan kos. Jimat kos. Ah. Nak simpan dalam poket sendiri kot. Contohnya kerajaan dah bagi banyak dana dekat dia. Tapi disebabkan separuh tu dia letak dekat dalam poket dia. Ataupun macam mana tu? Separuh dia letak dalam poket dia, lepas tu Ataupun lebihan tu Ah. dapat sebab patutnya beli batu yang elok. Ah. Tapi dia beli batu
bagi anak-anak dia makan, bagi kemewahan, makan tu, makan ini, makan itu. Sekali tu polis datang ketuk pintu. Tok sekali kena tangkap, kena gari. Bila dah kena tangkap, dia akan disoal siasat. Lepas disoal siasat, dia di penjara kan. Jadi bukan setakat di penjara, dia kena bayar denda lagi. Bayar denda tu bukannya sikit, dia lagi double dia bayar denda. Berapa rasuah yang dia buat tu lagi banyak dia kena bayar kan. Jadi kat situ bila orang tahu dia ni buat rasuah, hilanglah harga diri dia. Selama ni orang pandang dia macam dia ni orang kaya dulu ni, orang ni baik, bagus. Tapi sekali dah tahu dia ni buat rasuah, agak-agak orang pandang macam mana? Tak, pandang serong. Orang pandang serong pada si pelaku ni lah, si pelaku rasuah ni kan. Jadi bukan saja kerosakan tu pada pelaku rasuah saja, tapi dia punya anak isteri dia pun tergontang-ganting kat rumah. Sebab apa? Bila dia buat rasuah tu, segala aset yang dia dapat daripada duit tu, tak kisahlah macam mana pun akan dia apa, Fariza? Akan dibekukan, akan ditarik dan sebagainya. Tinggallah anak bini dia dekat rumah, mungkin tak tahulah jadi apa kan. Jadi elakkanlah rasuah. Okay, kalau kita sayang family kita. Yang ketiga, melumpuhkan ekonomi negara akibat daripada kos pengurusan pernikahan. Macam Fariza cakap, macam mana tadi Fariza? Macam mana Fariza cakap tadi? Yang ketiga ni, dia macam contoh apa? Kerajaan dah sediakan rumah macam dalam 50 biji kan, 20 biji rumah kerajaan dah sediakan. Lepas tu rumah ni memang orang kata rumah ni nak bantu kepada orang-orang yang tidak berupaya lah, macam orang-orang miskin kan, orang-orang yang memerlukan lah. Tapi disebabkan dia bagi rumah tu pada orang-orang yang tak sepatutnya, jadinya apa? Jadinya orang yang sepatutnya tak dapat, kerajaan terpaksa buatkan kos lagi untuk buat rumah baru. Lepas tu apa kena dengan rasuah tu? Kenapa kena dengan rasuah tu? Rasuah Sebab rasuah lah. sebab mungkin dia macam Sebab orang yang mungkin ada orang dalam nak buat dia- rumah tu ke, atau sebab kalau bagi dekat orang-orang yang tidak mampu ni, diorang mungkin tak- rugi. Mungkin diorang tak dapat bayar ke apabila ada orang dalam tu yang rasuah. Suruh bagi dekat orang-orang yang mampu untuk ni dia. untuk dia semata kan. Masuk poket dia je kan. Jadi makin Buat lama rumah sewa sahaja. lepas tu bila kerajaan nak kena keluarkan lagi rumah 50 biji, makin lama makin meningkatlah pengurusan Betul. duit tu semua. Jadi terjejas pada kita ni rakyat ramai yang biasa ni kan, terjejas daripada kita. Jadi ini semua ni berkaitan pada rasuah ni. Okey, dan yang terakhir, Mahira okey lagi? Okey, yang terakhir, meningkatkan kes jenayah dalam masyarakat kerana sifat mementingkan diri sendiri. Rasuah ni kes jenayah tau, bukan kes biasa-biasa. Kan? Betul. Disebabkan orang yang buat rasuah tu dia seorang yang selfish kan. Jadi Jap. Kenapa? Dia buat rasuah ni, dia dapat untung lah. Sebab apa? Dia nak kaya cepat. Dia tak nak hidup miskin kan. Kalau orang yang berusaha macam daripada orang hidup susah kan lama kan. Betul Fariza? Betul. Lama nak dapat duit kan. Jadi bila dia buat rasuah ni, dia dapat duit dengan senang. Dia dapat duit dengan mudah untuk dia dapatkan, untuk dia cepat kaya. Jadi zaman sekarang kita tak tahu kan, ramai orang yang tamak-tamak kan. Kita jauhkan diri daripada sifat tamak ni. Bila ada sifat tamak ni, inilah munculnya kes jenayah buat rasuah ni. Sebab dia pentingkan diri dia sendiri. Okey, boleh faham? Faham ya? Setakat ni faham kesan perbuatan rasuah ni? Okey, seterusnya kita pergi kepada aktiviti yang seterusnya. Okey? Dekat tangan Ustazah ni awak nampak apa? Ada kertas. Ustazah nak buat apa? Kertas ni Ustazah nak kamu salah seorang ni, maksudnya kamu semua lah, pilih salah satu. Kalau kamu dapat nombor 1, dalam ni ada soalan. Ustazah nak volunteer lah. Siapa yang nak dulu? Okey, siapa yang nak dulu ni? Saya Ustazah. Cuba Mahira. Okey, Mahira, bagus. Alright. Cuba pilih. Ustazah tak ada kotak ni. Okey, apa kat situ dia tulis? Terangkan 2 pengajaran ayat. Okey, 2 pengajaran ayat. Okey. Ustazah tadi tak sentuh pengajaran ayat. Tapi tak apa, Ustazah nak kamu tengok lah. Okey, sebabnya Ustazah dah apa? Ustazah dah
Mana yang kamu dapat ni? Saya nak tampal lah. Apa dia? Pengajaran ayat yang pertama, Ya. kita hendaklah mencari rezeki yang halal agar Agar apa? tidak memilih Agar tidak caranya yang melanggar syariat Islam. apa? Apa? Baca balik? Cuba sebut balik. Apakah pengajaran ayat yang Kita kamu faham? hendaklah mencari rezeki yang halal agar tidak melanggar syariat Islam. Okey. Okey, yang seterusnya, yang kedua. Kita hendaklah kita hendaklah menjauhkan diri daripada memberi rasuah supaya kita tidak menzalimi diri dan masyarakat. Okey. Alright, cukup dua. Okey, yang pertama tadi Mahira bagi apa? Kita hendaklah Mencari rezeki yang halal. pena, markah. Okey, kita hendaklah Mencari apa? rezeki yang halal. Yang mana tu salah ni? Sini yang boleh. Kita hendaklah Mencari rezeki yang halal mencari rezeki yang halal. Okey, apa dia seterusnya? Mencari rezeki yang halal agar agar tidak menyalahi syariat tidak Islam. menyalahi Syariat Islam. syariat Islam. Yang kedua, Okey, yang kedua, kita hendaklah kita hendaklah menjauhkan diri menjauhkan diri daripada memberikan rasuah memberikan rasuah supaya kita tidak supaya kita tidak menzalimi menzalimi diri diri dan masyarakat. dan masyarakat. Okey. Bos. Okey, kita tengok ya. Yang pertama, kita hendaklah mencari rezeki yang halal agar tidak menyalahi syariat Islam. Maksudnya, dekat dunia ni banyak sangat rezeki yang Allah bagi. Tapi kenapa ada juga di antara kita yang nak juga cari mata pencarian yang haram, yang berdosa. Sebab apa? Kebanyakan yang dosa tu lah yang senang cepat kaya. Betul? Betul. Setuju kan? Sebab yang halal ni kebiasaannya memang susah kita nak cari. Kita kena usaha untuk cepat kaya. Tapi sebenarnya tak perlu pun untuk cepat kaya. Sebab kaya ni tak boleh bagi kebahagiaan buat kita. Betul? Betul. Jadi, kenapa untuk kita cari punca rezeki yang haram? Sedangkan kita boleh cari punca rezeki yang halal. Yang halal dia tak kisah yang mana-mana pun. Mencari rezeki yang halal, tak kisah. Jadi cleaner ke? Jadi apa lagi? Apa? Jadi tukang masak ke? Yang penting halal. Ya, yang penting halal dan thayyiban. Okey? Supaya tidak menyalahi syariat Islam. Bila kita mencari rezeki yang halal, Allah redha. Allah redha dengan kita. Jadi dengan bila Allah redha tu, rezeki kita tu jadi bersih. Rezeki kita tu Allah redha untuk bagi rezeki tu dekat kita. Kalau kita cari yang haram, agak-agak Allah redha tak? Dengan rezeki yang Allah bagi dekat kita tu. Tak redha. Lepas tu kita punya punca rezeki kita tu kotor. Lepas tu hidup kita agak-agak huru-hara tu gembira ke macam mana? Dia dapat yang haram tu dia huru-hara. Yang dapat yang rezeki yang halal ni pun kita tak kaya mana pun bahagia. Okey? Sebab hidup dia tak ada keberkatan. Ya, hidup dia tak ada keberkatan kalau dia cari Rezeki yang haram. Okey, jadi kita ni carilah rezeki yang halal. Jangan sekali-kali kita sentuh rezeki yang haram. Dapat kerja yang haram kita nak buat sebab apa? Otak kita fikir nak kaya. Sebab itulah Ustaz tak sarankan pun kan untuk yang macam cepat-cepat kaya, skim cepat kaya. Untuk apa kita kaya? Kan? Kalau hati kita tak tenang. Okey? Kita nak kaya tu cari yang halal. Okey, yang kedua, kita hendaklah menjauhkan diri daripada memberikan apa ni? Memberikan apa ni? Menerima rasuah. Memberikan rasuah ya. Memberikan rasuah supaya kita tidak menzalimi diri dan masyarakat. Okey Kita hendaklah menjauhkan diri daripada memberikan rasuah. Bukan sekadar memberikan rasuah, menerima rasuah pun kita kena jauhkan diri. Sebab yang memberi pun dosa, yang menerima pun Dosa. juga. Supaya tidak Menzalimi. supaya
tidak menzalimi diri kita sendiri dan juga masyarakat. Sebab bila kita menerima tu kena kat diri kita sendiri. Bila kita bagi tu masyarakat pun kena dosa sekali. Kan? Memberi dan menerima. Jadi faham kat sini? Bagus. 2 pengajaran ayat ni. Alhamdulillah Mahira faham. Okey, seterusnya. Where's my yeah. Sorry. Okey. Siapa nama? Fariza. Okey, apa tu? Apa? Saya dapat masuk rasuah. Maksud rasuah. Okey. Maksud rasuah apa dia maksud rasuah? Apa yang saya ingat, Ya. benda yang kita beli Hmm. atau suapan Ya. ada tujuan untuk palsukan kebenaran. Ya. Lepas tu membenarkan kepalsuan. Membenarkan kepalsuan. Ya, betul. Okey, faham. Bagus. Okey, sebab apa tadi? Saya ingat gambar tadi 3 poin kan. Yang pertama, suapan, pemberi suapan. Pemberian dan juga suapan. Okey, lepas tu Untuk yang kedua, tujuan palsukan kebenaran. sekejap. Pemberian atau suapan. Atau suapan. Yang pertama, yang kedua, Tujuan memalsukan kebenaran. memasukkan kebenaran. Okey, yang ketiga, Membenarkan kepalsuan. membenarkan kepalsuan. Okey. Faham Faham ya maksud rasuah ni? Siapa faham? Sudah ingat maksud rasuah sebab ini yang penting kan. Kalau kamu keluar exam ni, dia akan tanya ni dulu. Rasuah tak rasuah. Dia akan tanya apa-apa mesti tentang maksud rasuah. Jadi ingat 3. Yang pertama, pemberian ataupun suapan. Yang kedua, bertujuan untuk memasukkan kebenaran. Yang ketiga, Membenarkan membenarkan kepalsuan. kepalsuan. Jadi, saya explain tadi kan apa maksud memberi kepalsuan, membenarkan kepalsuan tu kan. Okey, seterusnya Mahira. Okey, apa dia? 3 bentuk perbuatan rasuah. 3 bentuk perbuatan Rasuah. rasuah. Okey, apa dia? Riba. Atasnya. Bentuk. Apa dia? Bentuk perbuatan rasuah. Jadi kita dah bincang dah. Merompak. Berjudi. Ya. Riba. Riba. Betul Okey, faham ya? Bentuk rasuah. Dia sebenarnya ada 4 bentuk 4. rasuah cuma Ustazah minta kat situ 2 ke 3? Ustazah minta 3 kan? Yang pertama tadi apa? Merompak. Merompak lagi. Menipu. Sayang, bentuk kesalahan rasuah. Itu larangan. Apa dia? Bentuk kesalahan rasuah. Meminta dan menerima rasuah. Ya. Menawarkan atau memberikan rasuah. Menyalahgunakan kuasa. Ialah gunakan Kuasa. Okey. Alright. Tadi Ustazah dah terangkan kan menyalahgunakan kuasa tu macam mana. Ni yang tadi kita bincang ni lah 4 bentuk rasuah ni. Rasuah. Jadi kena ingat ni. Semua ni kena ingat. Simple saja. Tak ada apa yang susah pun untuk ingat. Okey, seterusnya Fariza. Larangan Allah di dalam ayat. Larangan Allah dalam ayat. Okey, apa dia larangan Allah di dalam ayat? Ustazah nak cuba tengok dekat ayat Al-Quran. Okey. Dalam ayat Al-Quran tu apa dia larangan dia? Makan atau ambil harta orang lain. Ya. Janganlah kamu makan. Lepas tu jangan pula kamu kembalikan rasuah kepada para hakim. Tu Allah perintahkan hendak memakan dan Lupa lah tu. salah baca kau. Lupa. Tak ingat. Kerana memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan dosa. Betul ya? Betul ya? Sedangkan kita tahu benda tu salah. Ya betul lah. Okey, kita tengok pada maksud ayat dia tadi lah
baca. Alhamdulillah. Okey, yang terakhir Suzana bagi satu soalan yang ini memang hebat. Jadi Suzana, kamu bincang dia dua. Apa yang kamu boleh bagi jawapan dekat Ustazah? Okey, cuba kamu tengok. Soalan dia sudah buka siap-siap dah. Peranan masyarakat untuk mencegah perbuatan rasuah. Okey. Boleh bincang tak ataupun kamu boleh jawab terus on the spot ataupun kamu nak bincang dulu berdua? Okey. Okay, Ustazah saya nak cuba. Okey, cuba. Okay, seseorang individu yang melihat orang melakukan rasuah, dia perlu melaporkan tindakan kepada SPRM. Okey. Okey, seterusnya. Farizah nak jawab? Kalau Betul masyarakat sebab dia umum kan? Masyarakat ni dia nak umum kan? kalau untuk kita, mungkin sekarang kan banyak orang buat dalam konten video kan. Jadi mungkin orang-orang yang macam buat konten tu bolehlah macam buat iklan atau buat cerita lah, papan cerita untuk buat tentang animasi, untuk macam bagi kesedaran dekat masyarakat lain tentang kesalahan rasuah tu. Okey. Lepas tu kesan buruk akibat bila rasuah. So melalui media sosial dan sebagainya. Media sosial. Okey, bagus. Yang pertama tadi apa Mahira cakap? Melaporkan Kepada SPRM. SPRM. Okey, yang kedua kita pada media sosial lah. Utamakan pada media sosial ya. Sebab masyarakat ni kita general, kita umum masyarakat. Jadi untuk mencegah buatan rasuah ni kita bukannya senang boleh cakap, kau tak boleh rasuah. Tak boleh macam tu kan. Sebab masyarakat ni kita pun sendiri pun kita tak tahu macam mana cara dia. Jadi sekarang ni ramai influencer, ramai YouTuber kan, dan sebagainya. So kita sendiri pun boleh juga buat satu poster tentang padah rasuah. Macam dadah kan, buat padah berdadah, cegah rasuah dan sebagainya. Sebab rasuah tu adalah satu benda yang sangat besar. Kesalahan dia memang nampak kalau rasuah tu memang sangat besar Dia punya kesalahan memang dosa. Allah pun laknat, Allah murka orang yang rasuah ni. Jadi kita boleh buat satu poster. Kita tampal dekat tempat-tempat yang sepatutnya lah. Janganlah awak tampal dekat tempat-tempat macam Dia tutup. yang macam tandas ke apa ke kan. Kita buat tempat yang sesuai. Kita buat tempat yang sesuai yang orang boleh tengok. Kadang-kadang ada kat tepi iklan kat tepi kan ada orang tampal kan. Dekat bus stop ke kan ada orang tampal. Tampal kat situ. Mana tahu orang yang buat rasuah kat situ, dia duduk kat situ kan. Dia tahu, oh sebab aku sampai dia buat rasuah. Boleh dia taubat dan sebagainya. Dia tahu kesalahan dia kan. Dia pergilah kat SPRM. Apa dia boleh buat kan. Lepas tu dekat media sosial. Sekarang ada apa? Fariza, sekarang ada Facebook, muka buku. TikTok. TikTok paling apa? Paling orang kata paling famous lah kan. TikTok, Instagram, apa lagi? Dulu orang pakai apa? Friendster, MySpace. Dekat Twitter kan. Twitter, YouTube dan sebagainya. Buat satu konten video yang tentang rasuah. Jadi orang boleh tengok macam kita tengok tadi video rasuah yang pertama sekali kita tengok kan. Macam tu lah caranya untuk kita cegah rasuah ni dekat masyarakat. Supaya masyarakat boleh tahu. Media sosial tu semua orang ada. Tipulah kalau tak ada. Daripada yang muda sampai yang ketua ada. Okey? Jadi itulah gunanya media sosial ya. Okey, faham semua? Okey, bagus. Jadi Ustazah nak buat satu rumusan lah. Tapi sebelum Ustazah nak kamu rumuskan apa yang kamu faham sepanjang kelas kita satu hari ni. Fariza? Apa yang saya faham kelas hari ni, Ya. rasuah tu bukan setakat macam kita bagi duit, tapi mungkin boleh bagi macam ganjaran atau dalam bentuk hadiah macam kereta ke, pergi bercuti pun boleh kan? Boleh. Dia bagi package percutian. Bila kau dah luluskan aku punya projek, aku bagi kau satu package percutian, kau pergi sekali dengan aku. Sebenarnya itu rasuah juga. Okey? Okey. Dia memberi. Benda tu hanya boleh mendatangkan manfaat pada diri dia yang menerima rasuah tu dan pemberi rasuah. Okey, jadi betul lah apa yang Mahira cakap, apa yang Fariza cakap. Hanya apa orang kata rasuah bukan saja dari segi duit. Bila buat jenayah dan apa, dia boleh mendatangkan rasuah macam tu kan. Baik, apa yang Ustazah boleh rumuskan dekat sini, rasuah ni dia menipu orang kan. Dia menipu orang, maksud hanya semata-mata untuk mendatangkan faedah, mendatangkan manfaat pada diri dia sendiri. Jadi bila kita buat benda ni, agak-agak kita boleh masuk neraka
bayar denda. Jadi kesan tu bukan pada kita je. Kesan tu pada keluarga kita, masyarakat dan sebagainya. Aku nak ingatkan kat sini, kan? Saya nak ingatkan kat sini, kamu ni bila dah besar nanti, kamu dah besar, kan? Kamu dah besar, kamu dah dewasa, nanti kamu tahulah macam mana, kan? Jadi Ustazah cuma nak bagi tahu kamu, elakkanlah rasuah. Elakkanlah daripada melakukan rasuah. Rasuah sangat bahaya dan berdosa besar. Jadi jaga-jagalah diri, jaga diri. Semoga kamu semua dapat jaga dirilah di masa akan datang. Elakkan rasuah, itu je Ustazah nak ingatkan. Jadi itu saja kelas kita pada hari ini. Jadi untuk kelas yang akan datang, Ustazah nak kamu baca topik yang seterusnya. Baca dulu. Baca dulu. Ustazah nak kamu ulang kaji terlebih dahulu. Nanti minggu depan kita belajar, senanglah. Ustazah akan kamu tahulah, kamu tahu apa yang Ustazah nak ajar, kamu dah faham. Jangan tunggu Ustazah ajar dulu. Kamu kena baca dulu, ulang kaji. Ulang kaji juga topik ni. Okey, sekian daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.